وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ناصرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Berbagai tuan imam, tuan Bilal, yang berbagai pengurusi, tuan kuasa masjid, para asatizah, para hadirin hadirat muslimin serta muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur di atas nikmat keselamatan, nikmat keamanan, nikmat dilanjutkan usia, nikmat sihat walafiat pada malam ini yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Alhamdulillah, syukur dapat bertemu dalam masjid dalam kerangka ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan solat kita, doa kita dimakbulkan olehnya, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi peluang oleh Allah untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, berada dalam masjid, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita turut diganjari kepala i'tikaf, dan kita doakan agar kita sentiasa beroleh hidayah, sentiasa beroleh rahmat, sentiasa diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Hadirin sekalian, pada malam ini kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Ada diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan wahyu kepada salah seorang daripada nabi dalam kalangan Bani Israel, di mana firman-Nya, sumtuka 'anil batil, sumtuka 'anil batil li saumun wa hifdhukal jawariha 'anil maharimi li salatun wa iyasuka 'anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adha 'anil muslimina li jihadun. Jadi ini berkaitan tentang keutamaan diam, tak cakap banyak, yang mana ianya membandingi ataupun mengatasi pahala dan ganjaran puasa, salat, sedekah serta jihad. Firman tersebut bermaksud diammu dari yang batil kerana-Ku, yakni kerana Allah, adalah puasa. Diammu daripada yang batil kerana Allah ataupun kerana-Ku, yakni Allah, adalah puasa. Menjaga anggota-anggotamu daripada perkara-perkara yang haram kerana-Ku adalah salat. Memutuskan tamak haloba dirimu daripada makhluk kerana-Ku, yakni kerana Allah, adalah sedekah. Dan menahan dirimu dari menyakiti orang muslim yang lain kerana-Ku, kerana Allah, adalah satu jihad. Jadi menjauhi perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala kerana Allah semata-mata, pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Menjaga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan anggota badan dari perkara-perkara yang diharamkan. Jaga anggota daripada melakukan kerja-kerja yang diharamkan oleh Allah kerana Allah semata-mata, pahalanya seperti pahala salat. Memutuskan ketamakan daripada makhluk kerana Allah. Meninggalkan ketamakan. Manusia ni dia semua dia nak, kalau boleh semua benda dia nak. Ada perasaan rakus, tamak dalam diri, tapi dia putuskan sifat tersebut kerana Allah. Pahalanya seperti pahala sedekah. Tidak menyampaikan perkara yang diingin,
tidak menyampaikan perkara yang tidak diingini oleh orang-orang muslim, yakni menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati orang Islam yang lain kerana Allah, ia seperti pahala jihad. Jadi ini diceritakan tentang firman Allah kepada salah seorang nabi yang diutuskan kepada Bani Israel. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan banyak nabi dan banyak rasul kepada kaum-kaum tertentu, umat-umat tertentu, mula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silih berganti. Jadi setiap nabi dan rasul ada wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada mereka untuk jadikan bekalan, sebagai modal kepada mereka untuk membimbing masyarakat untuk membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak perjelaskan tentang perkara yang terakhir, iaitu berkaitan tentang jihad. Kelebihan jihad dalam pengertian yang syumul adalah tak dapat kita bandingkan dengan mana-mana amal soleh yang lain. Apatah lagi jika seorang mujahid itu sampai berjaya menjadi syahid di medan perang dalam kerangka membela agama, menegakkan agama, memperjuangkan agama. Dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'umuduhu as-salah wa dhirwatu sinamihi al-jihad." Asas bagi setiap perkara, asas bagi sesuatu perkara adalah Islam. Dengan syahadatain, dengan ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seluruh amal kebaktian kita jadi ibadah. Tentunya ibadah khusus itu memang dah ibadah yang dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, namun dengan nikmat Islam, seluruh kerja buat kita, rutin harian kita yang kita lakukan kerana Allah akan beroleh pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asas bagi sesuatu perkara adalah Islam. Kerana dengan Islam kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dua tempat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Akidah kita selamat, nyawa kita selamat, harta kita selamat, maruah kita selamat, dengan keadilan Islam. Bagaimana Islam menjaga keselamatan kita, aman kita dengan nikmat Islam. Begitu juga orang lain pun akan beroleh keselamatan, keamanan, kerana orang Islam dilarang melakukan kezaliman kepada orang Islam yang lain. Begitu juga orang Islam dilarang melakukan kezaliman kepada semua orang, melainkan sekiranya dia dizalimi. Jadi ini menunjukkan tentang Islam merupakan agama keamanan, Islam merupakan agama keselamatan yang asasnya mesti dengan ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu nikmat yang besar. Dengan nikmat Islam, maka kita berada dalam masjid pada hari ini. Kalau tak dengan nikmat Islam, tentunya kita tak tahu berada di mana. Dengan nikmat Islam, kita ada program, kita ada aktiviti yang kita lakukan kerananya. Maghrib kita datang ke masjid, kita beriktikaf, solat isyak, balik rumah, ada tanggungjawab yang lain. Kemudian tidur kita juga adalah ibadah. Bangun pagi kita solat subuh, kemudian kita sarapan, kemudian kita cari rezeki pada kebesokan harinya. Semuanya dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana nikmat beragama tadi. Jadi mahal nikmat agama. Dengan nikmat agama sehingga kan manusia tidak takut untuk mati untuk memperjuangkan agama. Jadi asas bagi semua perkara adalah Islam,
tiangnya, wa umuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Salat kita maklum dia merupakan perkara penting, ya. Wa dhirwatu sinamihi al-jihad, dan kemuncaknya adalah berjuang ataupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah pun dilakukan oleh sahabat kita di Palestin yang telah 2 minggu berperang tak habis-habis, kita tak tahu bila akan berakhir. Kita hanya mampu untuk berdoa agar mereka terus diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan kesabaran. Itu doa kita pada setiap hari. Di samping kita bersedekah, infak sekadar mana kita mampu untuk membantu mereka. Kita tak tahu mereka pada waktu ini sedang buat apa. Hubungan pun telah pun terputus, tak banyak ada maklumat-maklumat yang kita dapat. Jadi itulah mereka telah mempraktikkan satu kemuncak agama, iaitu jihad. Jadi martabat dan nilai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikut kadar tinggi rendahnya di dalam melaksanakan jihad. Dan perkara ini cukup beralasan memandangkan jihad itu sendiri sebagai satu perkara yang, satu manifestasi, satu benda yang bernilai dari sudut keimanan seseorang. Jadi insya-Allah kita akan lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam kitab ini yang menceritakan tentang jihad, ayat-ayat tentang jihad. Jadi jihad mempunyai banyak pengertian lah. Bersungguh-sungguh tu itu makna pada segi bahasa, bazlul juhdi, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Maknanya melakukan sesuatu dengan penuh mujahadah, penuh kesungguhan. Itu juga diambil daripada akar jihad, ya. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, yang mana menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaannya. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi ini antara ayat yang menyentuh tentang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Dianggap sebagai bermujahadah dalam mencari rezeki, bermujahadah dalam belajar, bermujahadah dalam berbagai-bagai perkara. Jadi itu juga diambil dari perkataan jihad. Namun dalam Al-Quran banyak ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelaskan tentang fadilat jihad. Antaranya ialah ini yang merujuk kepada peperangan. Falyuqatil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Wa may yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maknanya, oleh itu orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah. Hendaklah mereka berperang ke jalan Allah untuk membela agama, untuk meninggikan agama. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati, gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Ini janji Allah. Dan inilah yang diimani oleh sahabat-sahabat kita di Palestin, sehingga mereka tak berganjak daripada negara mereka yang dijajah, yang sedang diserang.
kerana nak memperolehi satu nikmat yang besar, iaitu nikmat syahid. Jadi orang mati syahid itu kalau boleh nak mati lagi syahid. Patutnya sakit, tapi berlainan dengan mereka yang mati syahid, mereka akan tak dapat kita nak bayangkan bagaimana dalam keadaan sakaratul maut mereka masih tersenyum, masih boleh menuturkan sesuatu, nampak diriak wajah mereka tentang kenikmatan syahid yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga syahid yang disebut dalam surah Yasin. Syahid memperkatakan kebenaran di hadapan sultan yang zalim, lalu ia dihukum, dibunuh, diseksa dan dibunuh, akhirnya mati. Matinya juga dianggap sebagai mati syahid, sebagaimana kisah Habib An-Najjar yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Yasin. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Habib An-Najjar, orang biasa yang mengimani Rasul utusan Allah yang Allah utuskan kepada penduduk di negerinya, yang mana kaumnya itu kafir dan rajanya pun kafir. Jadi Allah datangkan 3 orang rasul di negeri itu secara serentak, ya. Namun raja dan kaum tu tak peduli cakap Nabi, cakap Rasul. Hinggalah 3 orang rasul ini ditangkap, dipenjarakan dan diseksa. Jadi berita tentang 3 rasul ini diseksa sampai ke pengetahuan Habib An-Najjar, yang pada waktu itu dia duduk di pinggir bandar, jauh dari bandar. Bila dia dengar cerita sebegitu, dia bergegas lari untuk mendapatkan rasul yang sedang diseksa untuk membela. Dan dia berdialog dengan kaum dia. Dalam surah Yasin menceritakan tentang perkara tersebut. Tapi kaum dia tak peduli. Akhirnya dia dipijak beramai-ramai. Kaum dia pijak dia beramai-ramai hingga para mufassir sebut hingga terkeluar perut dia. Dia mati. Bila dia mati itu mati syahid. Allah sebut qila dukhulil jannah, dikatakan padanya masuklah syurga. Terus masuk syurga. Tak adalah azab kubur. Orang mati syahid ni special, ya. Dia boleh keluar masuk syurga walaupun tak dapat menikmati sepenuhnya sebab kiamat belum berlaku lagi, tapi dia dah dapat rasa, dah dapat tengok, dapat keluar masuk. Dia tak duduk dalam kubur, tapi dia duduk di syurga, dapat menikmati keindahan syurga sebelum tiba masanya. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mati syahid, ya. Jadi orang mati syahid itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang di Palestin itu amat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini, hingga kan mereka tak berganjak daripada negeri mereka, walaupun ya berbagai-bagai mutakhir ni bagai-bagai orang kata seolah-olah menyalahkan orang Islam pula, menyalahkan Brigade Al-Qassam kerana memulakan serangan kepada Israel. Pada Palestin ni daripada tahun 1917, berpuluh tahun dah negara mereka dirampas, dan berpuluh tahun dah mereka dihalau, mereka diseksa, mereka dibunuh, berpuluh tahun dah. Bukan cerita baru-baru ni, cerita dah lama. Tak timbul dah soal kenapa Al-Qassam pergi serang, tak timbul lah. Memang layak pun untuk mereka diserang. Dan yang menyedihkan ada di kalangan orang Melayu kita yang sokong Israel. Dan seterusnya ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ni kemuncak kepada agama ni adalah mengorbankan harta dan jiwa untuk agama. Itu kemuncak agama.
mengorbankan harta dan akhirnya jiwa untuk agama. Untuk apa? Untuk dapat satu keistimewaan yang besar daripada sentuhan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dulu ayat ni. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang berbanding orang-orang yang tinggal duduk, yakni tak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur dengan pahala yang amat besar. Bezalah orang yang berjuang dengan orang yang duduk saja. Masih lagi beriman orang yang duduk saja tu, tapi dia tidak berjuang. Dia tak berada di barisan hadapan, ataupun dia menyuruh kat tempat lain. Dia beriman tapi dia tak mampu untuk berada di barisan hadapan. Jadi tak samalah dengan yang berjuang dengan yang duduk saja. Ya. Jadi Allah melebihkan orang-orang yang berjuang berbanding orang-orang yang duduk sahaja dengan pahala yang amat besar, iaitu beberapa darjat kelebihan daripadanya dan keampunan serta rahmat belas kasihan. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini ayat Al-Quran menceritakan tentang kelebihan mereka yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama, untuk mengembangkan agama, untuk membela agama, untuk meninggikan agama dalam apa jua bidang, apa jua cara, ya. Berbanding dengan yang tak buat apa-apa. Mungkin dia salat jemaah saja, dia tak bekerja untuk mempertahankan dan mengembangkan agama. Jadi di sana Allah beri kelebihan kepada orang yang berjuang di jalan agamanya. Dan juga ayat yang lain Allah Taala sebut, ini juga merupakan tawaran Allah kepada semua orang-orang beriman, satu perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Ini Allah tawarkan perniagaan untuk kita. Perniagaan itu ialah beriman dengan Allah dan Rasulnya, berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa. Jadi itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Jadi untuk kita tak sampai kita peringkat jiwa, kita mungkin berjuang mengorbankan masa. Masa senang kita tu kita korbankan untuk susah sikit. Lepas tu mengorbankan sikit harta kita untuk orang lain, untuk agama. Dan yang akhir adalah berjuang dengan menggadaikan nyawa untuk agama. Inilah peringkat yang paling tinggi yang Allah nak tawarkan untuk kita. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kesenangan di akhirat itu perlu didahulukan dengan kesengsaraan di dunia, kesusahan di dunia, kesukaran di dunia. Jadi perang ni siapa suka? Dalam Quran sebut kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Diwajibkan kepada kamu berperang. Sampai tahap Allah wajibkan berperang. Bila mana musuh dah masuk dalam negara, maka kewajipan perang itu bukan jatuh kepada tentera sahaja, malahan seluruh rakyat diwajibkan berperang. Apabila kerajaan mengisytiharkan perang sabil, maka semua sekali wajib berperang, macam di Palestin. Tak kira lelaki-lelaki, tak kira perempuan, semua sekali wajib berperang yang berupaya. Jadi itu satu benda yang kamu tak suka. Wa huwa kurhul lakum. Siapa suka perang? Tak ada siapa suka perang, sebab dengan peperangan akan berlakunya
kematian orang yang kita sayang, kematian suami, kematian isteri, kematian anak yang kehilangan bapa, kehilangan ibu, ya. Bangunan runtuh, tak ada tempat berteduh, makanan tak ada, jadi semua benda tak ada. Jadi keadaan yang dilalui oleh sahabat kita di Palestin amat getir, semakin hari semakin teruk. Allahu alam, kita tak tahu. Cuma kita harapkan agar terus Allah beri kekuatan kepada mereka, ya, dan beri kekuatan kepada seluruh negara Islam untuk turut menyatakan sokongan mereka kepada Palestin. Ini bukan soal politik, merupakan soal agama. Kita kena mempertahankan agama yang kita dokongi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu ayat dia yang tidak. Allah tawarkan satu perniagaan yang menguntungkan, perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah, iaitu beriman dengan Allah dan Rasulnya serta berjihad, berjuang di jalannya dengan harta dan jiwa. Jadi itulah yang lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui, in kuntum ta'lamun. Jadi ini antara ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang jihad, tentang keimanan rakan kita di Palestin, tentang janji-janji Allah menerusi ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Dengan motivasi ini, maka mereka terus berjuang untuk mempertahankan negara mereka, dan ia juga merupakan tanah orang Islam, kerana di situ adalah kiblat pertama kita. Kiblat pertama kita sebelum Makkah Al-Mukarramah tu Masjid Aqsa. Jadi dia bukan tanah milik orang Palestin saja, malahan dia adalah tanah untuk semua orang Islam. Kalaulah Masjid Aqsa tu aman, itulah tempat yang berikutnya untuk kita kunjungi selepas daripada Madinah. Mekah, Madinah, Aqsa. Mekah, Madinah, Aqsa. Tapi kita dah tak dapat nak pergi Masjid Aqsa. Tak dapat. Dan sepatutnya kita dapat lihat tempat bagaimana Nabi-Nabi terdahulu berada di situ. Dan itulah tempat Nabi diangkat untuk dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Tempat yang bersejarah, tempat yang kita kena rasakan bukan dia adalah milik umat Palestin semata-mata, malahan adalah milik kita yang kita kena pertahankan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kebetulan malam ni sampai kepada ayat-ayat yang menceritakan tentang bab jihad, ya. Dan insya-Allah akan datang pun kita akan sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga menceritakan tentang kelebihan jihad fi sabilillah, yang kita harapkan agar ia membangkitkan semangat kepada kita untuk kita terus berdoa kepada saudara kita yang di Palestin khususnya. Tak putus kita berdoa, itu pun boleh kita buat pun. Berdoa derma tu lah. Yang lain tak mampu. Dan orang Palestin pun tak minta apa sangat pada kita. Dia minta doa, minta bagi sokongan. Cuma yalah, kadang-kadang nak sokong pun takut. Nak sokong Palestin pun takut. Sedangkan kita menyatakan sokongan kita kepada mempertahankan tanah milik orang Islam yang telah pun dijajah oleh orang-orang Yahudi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, dan insya-Allah akan datang kita akan sambunglah hadis Nabi yang menceritakan tentang jihad, insya-Allah. Jadi untuk malam ni sekadar ini, mudah-mudahan perkongsian kita ada manfaat untuk kita saya khasnya dan juga untuk tuan-tuan sekalian, untuk kita tingkatkan kepahaman kita, penghayatan kita tentang ayat-ayat jihad. Ayat jihad
Yang ayat-ayat ini banyak, ini di antaranya sahaja yang menunjukkan bahawa kemuncak kepada agama adalah berjuang mempertahankan negeri dan negara untuk tujuan menegakkan agama. Kalau tak ada negeri, tak ada negara, bagaimana agama nak ditegakkan? Dia sebab itulah perlu mempertahankan negeri dan negara. Kerana dengan keamanan, dengan keselamatan yang kita kecapi itu, maka agama dapat disyiarkan, dapat ditegakkan. Macam kita hari ini dapat mengumandangkan azan, itu syiar agama. Dapat datang ke masjid menunaikan salat berjemaah, itu syiar agama. Gerun, gerun orang bukan Islam melihat betapa orang Islam setiap waktu dapat digerakkan untuk berkumpul. 5 kali sehari dapat digerakkan untuk berkumpul dan bertemu, dan pada bila-bila masa saja dalam 5 waktu ni mereka boleh digerakkan untuk berjuang. Tetapi ini merupakan satu syiar, syiar agama yang mengumpulkan seluruh penganutnya sehari 5 kali. Itu dengan nikmat keselamatan dan keamanan yang kita ada sekarang, kita dapat tegakkan agama di bumi kita. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan nikmat keselamatan dan keamanan negara kita, dan kita doakan bersama agar Palestin terus diberikan keupayaan untuk menentang Zionis, menentang Yahud. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wasyuyu'in wal mulhidin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa ayyid bil haqqi imamal muslimin wa hayyi lahu bitanat as-salihin wa waffiqhu lima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'tina wa la tahrimna wa kullana wa la takun alaina warham dha'fana wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin fi sabilik wal muttahidin minal muslimin fi sa'iril awtan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma qawwi azaimahum wajma' kalimatahum wassaddid sihamhum ila suduri a'daihim. اغذف اللهم الرعب في قلوب أعدائهم وشتت شملهم واجعل لهم عبرة للمعتبرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.